sedang menyaksikan OBTV. Untuk pengetahuan korang, kami masih bersiaran dekat rumah sahaja. Betul tu Najmi, dan seperti biasa juga OBTV akan kongsikan dua kisah menarik. Dan salah satunya apa tu, Ira? Kisah pertama kita nak kongsikan mengenai pelajar cemerlang yang jadi security guard. Dan seterusnya katanya jangan jual jam tangan kepada suami dia. Kalau nak tahu, semuanya dalam OBTV. Jom. Okey guys, untuk berita OBTV pada minggu ini kita nak kongsikan kisah yang paling mendapat perhatian rakyat Malaysia, iaitu kisah individu yang bernama Daniel Rohaizat. Tapi kan, kenapa Daniel ni viral sangat tu? Cuba cerita. Daniel ni viral sebabkan pekerjaan dia sekarang yang menjadi seorang security guard. Pekerjaan tu tak pelik pun sebenarnya, tapi yang menjadi pertanyaan netizen adalah kenapa dia memilih untuk menjadi Pak Guard walaupun dia seorang bekas pelajar yang cemerlang. Daniel ni viral sebab, bayangkan UPSR 5A, lepas tu PT3 9A, SPM 8A. Memang konsisten lah cemerlang dia tu. Memang terbaik perform orang cakap. Dia cakap yang dia nak cari rezeki yang halal. Bukan tu je tau. Dia cakap yang kerja apa-apa pun janji halal dan tak menyusahkan mak ayah dia. Betul tu. Orang kata memang sejuk lah kan perut ibu mengandung. Sebab saya sendiri yang dengar ni rasa macam sejuk perut saya dapat anak bertuah macam ni kan. Tapi dalam satu video yang dikongsikan di TikTok, dia sebenarnya memasak impian untuk sambung belajar dalam degree lah. Dan dia berharap agar orang ramai mendoakan dia. InsyaAllah. Orang kata jika kita dah pasang niat yang baik, InsyaAllah semuanya akan dipermudahkan. Dan kalau lihat dekat ruangan komen pun, ramai yang beri kata-kata semangat kepada dia agar tidak berputus asa. Dan ada satu komen yang menarik perhatian saya tau. Saya bacakan tau. Pengalaman tu sangat berharga yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Esok-esok dia akan lebih menghargai orang dan tahu betapa susahnya untuk mencari duit. Betul tu Ira. Apa pun kami di OBTV mendoakan semoga urusan Daniel dipermudahkan. Dan yang paling penting, jangan putus asa. Okay guys, sebelum kita nak start story kedua minggu ni, saya nak tanyalah, you guys kan sekarang kan PKP, banyak tak berbelanja ke beli online je? Kan sekarang ni tahu tak boleh nak walk in sangat. Lagi-lagi yang tak dua dos lagi, macam Page ni, Page mesti banyak beli kan? Tengok bilik banyak je barang tu. Ayo, tak baik macam tu Najmi. Yes, saya memang belum cukup dos. So apa-apa pembelian pun kita buat online saja. Nak kata banyak beli tu tak adalah, tapi kita berpada-padalah kita hanya beli benda yang kita rasa perlu sahaja. Saya teruskan je dengan topik kita untuk sampaikan kepada penonton kat rumah tu mengenai satu video TikTok di mana seorang isteri bagi amaran kepada penjual agar tidak menjualkan jam kepada suami dia. Lain kan? Biasanya wanita ni yang over beli Shopee online ke apa. Tapi nak jadikan ceritalah kisah ni, seorang penjual jam tengah buat live, sampailah tiba-tiba satu komen masuk. Yes, betul tu Pika. Okay, lepas tu macam biasalah kita tengok live tu, kalau ada komen mesti ada mention nama-nama kan. Lepas tu si isteri mention nama suami dia. Lepas tu seller tu macam biasalah, dia beritahu dekat kawan dia jangan jual kalau ada nama lelaki. Kita tak boleh mention lah, nanti habis tahu satu Malaysia tahu. Yes, dan penjual tu pun cakap kalau suami you datang, I suruh cari isteri dulu. Macam tu. So memang respect betul lah dengan seller ni sebab dia begitu menghormati permintaan si isteri ni. Sebab kalau kita cakap bab rumah tangga ni jangan buat main lah kan. Sebab walaupun dengan macam biasa-biasa je, macam masalah kecil je, tapi we never know, mungkin boleh jadi satu masalah besar. Tengok dekat ruang komen pun ramai para isteri yang berkongsi kerana suami dia yang suka berbelanja sebab dari tengok live je. Betul macam tu Aira. Sebab nasib baiklah suami saya memang tak suka lah Shopee. Tapi kan bila saya dengar cerita ni, saya rasa lega sikit lah. Sebab dia rasa macam tak adalah kita ni sebagai wanita dipersalahkan. Walaupun macam tak ada kena-mengena kan, tapi saya rasa macam ada kena-mengena lah kan. Tiba. Okay guys, kita mulakan OBTV minggu ni dengan satu kisah yang meruntun hati. Saya tengok berasa sedih dan kisah ni telah viral dekat TikTok dan Twitter. Yes, mengenai satu video di mana seorang bapa yang ingin membelikan laptop untuk anak dia. Sebab yelah kesian tengok anak dia buat kerja pakai phone je. Dan kalau korang nak tahu, video ni hampir dapat 2 juta tontonan dekat Twitter. Dan betul lah orang kata kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Sebab selepas melihat anak dia susah
untuk melakukan pembelajaran je lah. Sekarang kan pembelajaran semua PDPR dari rumah kan. Jadi ayah dia terus ikhtiar mencari laptop untuk anaknya. Sebenarnya duit si ayah masih tak cukup nak beli laptop tu. Jadi dia pun teruslah usaha kerja keras demi kesenangan anaknya. Kalau korang tengok reaksi si ayah bila buka tabung tu kan nak beli laptop, memang priceless, betul lah. Lepas tu ada lagi satu story ni, kisah tentang bapa juga, di mana seorang bapa ni sanggup berjalan sejauh 200 km dari Bogor ke Bandung semata-mata nak cari kerja. Dia nak cari kerja pun sebab nak beli phone baru buat anak dia. Dan paling sebab lagi si ayah merupakan orang kurang upaya atau lebih dikenali sebagai OKU dan hanya boleh berkomunikasi dengan menulis kat kertas je. Dan menurut sumber, si ayah ni bercadang ingin pulang ke rumahnya yang berada di Surabaya dengan hanya berjalan kaki untuk memberikan handphone tu ke anak dia. Jauh tau dari Bandung ke Surabaya. Cuba bayangkan dalam 779 km. Jauh. Memang jauh, betul lah Pes. Sebab apa? Sebab saya sendiri nak turun ke bawah pun dah tak sanggup. Memang betul lah cakap awak, kasih ayah sepanjang zaman, sepanjang masa. Sebab demi anak sanggup jalan jauh nak hantar telefon. Janji anak dapat belajar sungguh-sungguh dan jangan lupa balas jasa bapa anda. Betul tak guys? Betul, setuju. Baiklah, untuk kisah yang seterusnya kita nak terbang jauh sikit ke berita antarabangsa. Isu ni mendapat liputan yang agak meluas satu dunia sebab ia melibatkan satu kumpulan yang sangat popular pada waktu ketika itu. Korang mesti tahu kan kumpulan Nirvana. Hello, 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 hello. Macam tu lagu lebih kurang. Suara lebih kurang macam Kurt Cobain. Okay guys, isu pasal kumpulan Nirvana ni, seorang lelaki yang bernama Spencer Elden ingin saman dan buat tuntutan berjumlah RM630,000 daripada band rock terkenal ni. Banyaknya. Tapi kan kalau korang semua nak tahu, sebenarnya Spencer ni adalah salah seorang budak yang menghiasi album kumpulan Nirvana pada tahun 1991. Masa tu saya tak lahir lagi. Tapi bagi sesiapa yang minat kumpulan rock ni mesti macam ingat. Tapi menurut Spencer, ibu dan bapa dia tak pernah pun sign apa-apa untuk membenarkan gambar Spencer digunakan untuk dijadikan kulit album tu. Dan lagi satu, Spencer berasa tertekan dan malu apabila gambar dia digunakan pada cover album tersebut. Dan setiap pada itu dia mendakwa dia berasa tertekan dan kemurungan sejak apa yang telah berlaku. Tapi menurut peguam kepada Spencer, dia berpendapat bahawa kepingan $1 pada cover tu seolah-olah nampak macam bayi tu melambangkan mesej yang negatif. Apa pendapat Pika pasal ni? Pendapat saya lah, saya rasa bila dia bayi tu, bila dia dah besar, mesti dia dah bertukar kan. Jadi sepatutnya berdiri tak payah malu sangat lah kan. Tapi tak apa, harap-harap Spencer ni akan menang kes ni supaya hati dia tenteram. Macam tu, betul tak kan? Tenteram. Tapi kenapa selepas 30 tahun baru nak saman? Misteri sangat. Misteri. Baiklah guys, untuk kisah yang pertama kita mulakan dengan kisah ini. Korang ingat tak beberapa minggu lepas kita ada kongsikan mengenai penghijrahan seorang penyanyi Alif Aziz. Dan kali ini kita nak berkongsi kisah penghijrahan seorang penyampai radio popular dan juga seorang pengacara yang popular pada satu waktu ketika dahulu, iaitu Faizal Ismail. Ya, betul tu. Faizal Ismail atau lebih dikenali sebagai FBI memang popular lah. Boleh dikatakan TV ke apa semua ada muka FBI ni kan. Sehinggalah dia mengambil keputusan untuk berehat. Untuk pengetahuan anda, FBI telah melanjutkan pelajaran dekat peringkat sarjana di University Cardiff, United Kingdom pada tahun 2019. Tapi menurut FBI, dia mengalami tekanan sehingga dia rasa gelisah dan mengalami masalah untuk tidur. Perkara itu telah membuat FBI rasa tak sihat dan berat badan dia pun makin susut. Dan benda tu berlanjutan sehingga 7 bulan. Lepas apa yang dah jadi, FBI pun ceritalah dekat kedua ibu bapanya tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Lepas tu, dia ambil keputusan untuk pulang ke Malaysia. Dia ada beberapa kali cuba untuk mendapatkan pemeriksaan doktor. Dan Alhamdulillah, tiada apa pun masalah yang serius. Dan Ustaz juga ada berpesan supaya FBI sentiasa solat on time dan berjemaah. Tapi yelah, waktu tu kan dah berlakunya pandemik. Sampai ke hari ini juga FBI istiqomah dan bertekad untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Pika, lepas FBI balik je Malaysia, kawan dia kontak lah jemaah tabligh tu. Bila dah kontak Faizal dah jumpa, kayaknya benda tu secara tak langsung mengubah gaya hidup Faizal. Kayaknya dia lebih tenang, nak bersosial pun lebih okey macam tu.
Betul tu Najmi. Banyak lagi sebenarnya info mengenai FBI ni. Kalau nak cerita memang sampai ke esok pun tak habis tau. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, pergi je kat website Obulan. Okay guys, untuk berita yang seterusnya agak menyeramkan. Orang putih cakap, Gori, kalau korang yang tengah makan tu, better stop and dengar dulu kisah yang kami nak kongsikan. Kisah ini mengenai seorang bekas pemain dan pengulas bola sepak Ghana yang bernama Richard Gyamfi. Richard didakwa menyimpan beberapa kepala manusia termasuk kepala seorang remaja berusia 13 tahun di dalam peti sejuk di rumah dia. Bukan itu je Patch. Menurut laporan Daily Mail, pihak polis berjaya menemukan beberapa anggota badan mangsa yang dikerat dan disimpan dalam peti sejuk. Rahsia mula terbongkar apabila bapa mangsa, Thomas Agie, datang ke rumah Richard untuk mencari anak lelaki dia iaitu Louis Agyeman Jr. yang hilang beberapa hari. Seram betul. Tapi difahamkan juga sebenarnya mangsa iaitu Thomas telah ke rumah suspek beberapa hari sebelum menghilangkan diri lah. Tetapi Richard menafikan perkara tersebut dan katanya dia tak jumpa pun dengan mangsa. Malah kehilangan Thomas pun tak ada kaitan dengannya. Bagaimanapun, ni macam movie dah tau. Lepas tu Richard menafikanlah segala tuduhan. Tapi kawan pada Thomas ni memberitahu dia pernah ternampak mangsa bersama Richard masuk ke dalam rumah tersebut. Tetapi bapa Thomas ni tak puas hati dan seterusnya dia menggeledah rumah dalam ruang dalam rumah tu, dan sebelum dia ternampak sebuah bilik dengan pintu yang terkunci. Bapa mangsa pun desaklah supaya suspek buka pintu, tapi macam banyak alasan dia. Kononnya kunci pintu tu hilang lah. Agie dan rakan dia pun bertindak tendang pintu tu sebelum dia jumpa mayat anaknya yang tak ada kepala di atas lantai dalam bilik tu. Tapi perakhiran cerita ni, Richard telah dibawa ke pusat sekretari untuk siasatan lanjut. Manakala mayat yang dijumpa telah dibawa ke hospital untuk dibedah siasat. Takut dah. Baiklah, itu sahaja OBTV untuk kali ini. Kalau anda nak baca artikel-artikel yang menarik, jangan lupa untuk layari www.obulan.com. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Obulan Official kami, kerana subscribe itu adalah percuma sahaja. Betul tu. OBTV bersiaran setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Dan dengan itu saya Patch Mono. Saya Syafiqah Suhaimi. Saya Ira Zahira. Saya Najib Suhaimi. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Bye. Bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.